Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung lagi perbahasan daripada amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan insya-Allah pada pagi ini perbahasan kita ialah pada isu yang ketujuh, iaitu mengutamakan zikir mufrad berbanding zikir-zikir syar'i yang lain. Jadi pada perbahasan ni kita akan tengok dulu mafhum zikir mufrad tu apa. Apa yang dimaksudkan dengan zikir mufrad ni? Sebelum pada kita definisikan ataupun kita nak tahu apa maksud zikir mufrad tu, secara umumnya penulis dia susun zikir dan keutamaan dia dulu. Dalam pendahuluan dia sebut apa? Dia kata zikir itu ialah bermakna ingat. Ini umum dari segi bahasa. Dan apabila disebut zikrullah, bererti mengingati Allah Azza wa Jal. Orang yang ingat kepada sesuatu biasanya akan selalu menyebut benda yang diingati ini. Ini ialah konsep zikir. Kalau seseorang itu teringat akan jasa seseorang pada waktu hidupnya, jasa itu akan sering disebut-sebut. Ini ialah lumrah keadaan manusia. Bila mana dia suka, bila mana dia sebati dengan satu benda tu, maka dia akan menjadikan benda tu sebagai sebutan harian dia. Inilah nak bagi faham tentang zikir tu. Apabila disebut seseorang yang sentiasa berzikir kepada Allah, bererti selalu mengingati Allah. Berzikir, manifestasi dia adalah ingat. Ia bukan satu perbuatan mengulangi. Sebab ada orang dia mengulangi kalimah itu bukan kerana dia ingat, tapi dia hanya nak cuba mendapatkan proses mengingati. Kadang-kadang dia belum ingat. Sebab tu dalam perbahasan zikir, dia ada part yang paling rendah disebut sebagai zikir ghaflah. Zikir tapi dia ghaflah. Kita utara sebut ghaflah. Ghaflah maksud dia ialah dia lalai, dia cuai. Apa yang dia sebut tidak bersamaan dengan apa yang dia sedang ingati. Walaupun dari segi zahirnya dia sedang menyebut sesuatu, dia sedang melakukan kathratut talaffuz, sebut berulang kali, guna berbagai alat tertentu, tasbih ke apa, untuk memastikan dia dalam kedudukan menyebut. Tapi sebut bukan petanda ingat. Tapi satu orang yang mengingati, dia biasanya akan menyebut benda tu. Itu ialah mafhum zikir dulu. Dari segi galakan dalam Al-Quran, kalau kita tengok Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan juga ayat yang ke-42. Dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang beriman, bila mana ada seruan nida li ahli iman, seruan kepada orang yang beriman, pasti akan ada perintah ataupun akan ada larangan selepas daripada ayat tu. Allah Ta'ala kata udhkurullah, ingatilah Allah Azza wa Jal, dhikran kathira, dengan pengingatan yang banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kita tengok ayat 41, ayat 42, galakkan untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Sebahagian orang dia nampak tasbih dan zikir benda yang sama,
Tapi dalam ayat ni Allah Azza wa Jal sebut zikir lain, tasbih lain. Sebab apa? Sebab cara untuk menjadikan satu orang tu sentiasa berzikir, dia kena tasbih. Tasbih itu proses, zikir itu ialah hasil daripada proses itu. Okey, sebelum pada tu kita nak kena tengok dan nak kena kenal, faham apa maksud tasbih. Dalam Al-Quran ada surah-surah yang disebut dengan nama Al-Musabbihat, iaitu surah yang dimulai dengan kalimah tasbih. Yang paling umum selalu kita dengar dan dekat dengan hafalan dan ingatan kita ialah surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu yang paling umum. Dan ada banyak lagi lah surah-surah yang lain yang bermula dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan macam-macam. Okay. Perkataan tasbih mari pada perkataan sabbaha dan mari daripada perkataan yang lebih akar lagi, iaitu sabaha. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu sabaha ataupun sibah maksudnya ialah berenang, berenang dalam air. Apa kaitan daripada sabaha pergi pada sabbaha, pergi kepada tasbih? Dan arahan Allah Azza wa Jal dalam ayat ni, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Okay. Kita dah sebut tadi dari segi bahasa tasbih maksud dia berenang. Okay. Kalau kita amati betul-betul, kita manusia, tabiat manusia ni dia bukan hidup dalam air. Dia bukan hidup dalam air. Sebab perbuatan berenang ni ialah perbuatan manusia, pergerakan dia dalam air, bukan pergerakan di atas darat. Atas darat orang panggil berjalan ataupun menunggang sesuatu. Okay. Tapi bila mana dia duduk dalam air, dia berenang. Kalau dia naik perahu tu cerita lain lah, dia naik kapal tu cerita lain. Okay. Tapi kalau dia dengan body dia, dengan badan dia, dia akan disebut sebagai sibah, iaitu sedang berenang. Sedang berenang. Okay. Berenang dan berjalan, yang lebih payah dan susah ialah berenang. Berjalan dia senang sebab kita tidak menggunakan kudrat yang banyak dan tak perlu ada kemahiran khusus untuk berjalan. Asal ada kaki, pandai imbang badan, dia boleh berjalan. Melainkan dia cacat ataupun dia kurang upaya, itu cerita lain. Okay. Tapi berenang lebih complicated berbanding berjalan. Okay. Waktu satu orang dia berenang, dia tidak berniat untuk kekal dalam air itu. Dia mesti ada tujuan, dia nak naik balik ke darat. Okay. Itu ialah keadaan orang yang berenang. Melainkan dia hidupan laut, memang duduk dalam air dah pun, yang tu memang tak nak naik ke darat. Okay. Manusia bila mana dia berenang, dia nak naik ke darat. Ni saya nak bagi faham maksud tasbih. Kita duk sebut tasbih, tasbih, tasbih. Apa tasbih tu? Okay. Tasbih mari pada perkataan sabbaha ataupun sibah, iaitu berenang. Okay. Satu orang bila mana dia berenang, dia ada tujuan nak naik ke darat. Okay. Dia nak pergi ke tebing, dia nak cari permukaan dataran untuk dia naik balik. Okay. Jadi macam mana keadaan orang yang sedang berenang mengimpikan daratan? Sebab dia orang, dia mengimpikan daratan untuk dia naik. Sebab dia tak boleh berlama-lama, sebab bukan tabiat dan cara hidup dia, dia duduk dalam air, bukan cara hidup dia. Okay. Jadi orang yang bertasbih, dari segi syar'i, dari segi syaraknya, ialah orang yang sedang membina akhirat dia. Dia nak pergi ke satu tempat lain. Apa yang dia buat tu, dia ada aim dia, dia ada satu tujuan, dia ada satu matlamat untuk dia pergi. Jadi bila mana satu orang tu dia bertasbih, aim dia apa? Mengingati Allah. Aim dia ialah mengingati Allah. Sebab tu cara nak mengingati Allah ialah mengukuhkan ingatan pada waktu pagi dan petang. Sebab tu pada ayat yang ke-42 Tuhan sebut wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah kamu bukrah, awal pagi macam kita, wa asila, dan juga akhir siang. Natijahnya apa? Uzkurullaha zikran katsira. Kamu mengingati Allah dengan pengingatan, dengan cara mengingat yang sangat banyak. Bila mana kamu dah jaga tasbih pagi dan petang. Bila mana kamu dah jaga tasbih pagi dan petang. Sebab matlamat dia ialah uzkurullah, berzikir kepada Allah. Okey. Selain pada tu, kalau kita tengok dalam surah Zukhruf ayat yang ke-26, Allah Taala sebut tentang perihal keadaan orang yang berpaling daripada zikir. Apa jadi dia?
Tuhan sebut waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Allah Ta'ala kata waman ya'shu, siapa yang tak peduli an dzikrir rahman, daripada mengingati Tuhan yang bersifat dengan Maha Pemurah, nuqayyid, kami lekatkan pada dia. Nuqayyid tu maksudnya melekat, duduk dalam badan orang tu ataupun memang sudah menjadi badan orang tu. Apa yang melekat pada orang ni? Syaitan, iaitu syaitan. Dan syaitan tu bertindak sebagai apa? Lahu qarin, kepada dia syaitan itu menjadi teman rapat yang akan menjadi perunding dalam semua urusan hidup dia. Jadi pada ayat yang ke-36 Az-Zukhruf ni, ataupun pada tempat lain disebut dalam surah Fussilat pun ada sebut, okey, Allah Ta'ala nak beritahu lawan daripada tidak berzikir kepada aku ialah akan melekat padanya syaitan. Macam kita berenang, tak pandai berenang, melekatlah pada kita, lemas. Imam mati ataupun tidak, itu saja. Okay. Maknanya satu orang tak pandai berenang, dia akan lemas, dia tak akan berjaya untuk survive. Dia punya kehidupan dia mencari daratan sebab dia tidak ada kemahiran, dia tak reti macam mana nak buat. Okay. Sekarang ni kita punya matlamat hidup ialah mengingati Allah. Bila mana nak mengingati Allah tu, kita nakkan kebaikan kehidupan di akhirat. Sebab kehidupan bukan hanya di sini, ada lagi 2-3 tempat yang kita kena selesaikan. Di barzakh kita ada, di akhirat pun kita ada. Okay. Jadi Tuhan kata mengingati aku, dia akan dapat kelebihan. Tapi kalau dia berpaling, ya'shu ni maksudnya tidak berminat, tak endah, walaupun reti, walaupun ada peluang untuk join dalam bab nak faham tentang zikir ni, tapi tak. Ataupun dia mengambil kaedah lain untuk dia berzikir kepada Allah. Semua benda ni ialah bentuk pemalingan daripada berzikir. Apa natijah dia? Apa hipotesis yang akan keluar bila mana orang tu duduk dalam keadaan macam ni? Tuhan kata nuqayyid lahu syaitan, kami lekatkan pada dia syaitan. Syaitan tu bukan lekat dan duduk diam. Syaitan tu akan jadi perunding cara dalam semua urusan kehidupan dia. Daripada urusan penting sampailah urusan picisan. Hatta pada nak makan, dia dah tak ingat nak baca bismillah. Walaupun dia seronok, dia dah tak ingat nak start tangan kanan ke tangan kiri ke. Sebab apa? Perunding cara dia syaitan pada waktu itu. Okey. Kemudian kita tengok zikir lisan yang paling afdal, perbahasan dia. Perbahasan seterusnya tadi ialah mafhum az-zikir, memahami konsep zikir. Sekarang ni nak pergi kepada bentuk-bentuk zikir. Dia kata zikir lisan yang syar'i dan paling afdal ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kata Nabi melalui Jabir, maksud dia afdaluz zikri, seafdal-afdal, itu bahasa Melayu kita, iaitu sebaik, terpaling baiklah. Sebab itu ialah isim tafdhil. Okey. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik ialah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Okey. Dan seafdal doa ialah mengucapkan alhamdulillah. Okey. Daripada hadis ni Nabi sedang tunjukkan pada kita dua. Nabi tunjukkan pada kita dua kalimah yang paling terbaik untuk diucapkan oleh satu orang manusia tu dalam keadaan dia nak berzikir ataupun dalam keadaan dia nak berdoa. Okay. Jadi kalimah la ilaha illallah telah menjadi kalimah teratas bila mana satu orang tu nak melafazkan zikir dengan lisan dia. Sebab zikir tu konsep dia luas. Zikir ni tidak bermakna satu orang tu at-talaffuz, kasratut talaffuz, ulang-ulang berkali-kali macam mana kita buat lepas salat, macam mana kita buat sebelum tidur. Itu bahagian pada zikir. Tapi zikir yang paling utama ialah ingat. Mana semua tempat dia ingat. Dia nak buat apa dia tahu. Tindak tanduknya tidak akan keluar daripada pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Itu pun zikir. Itu pun zikir secara umumnya. Okay. Jadi ini ialah zikir
yang diajar oleh Nabi. Bila mana satu orang tu dia nak kasratut talaffuz, dia nak sebut banyak kali, sebutlah la ilaha illallah. Kalau dia nak berdoa, dia berdoalah dengan menyebut alhamdulillah, iaitu dengan makna kasratut tahmid, banyak bertahmid pada Allah. Ataupun nak doa apa-apa, ada hajat apa-apa pun, mulailah dengan alhamdulillah sebagai manifestasi daripada kesyukuran. Okay. Jadi itu yang ada dalam hadis, dan hadis itu telah dinilai dengan berbagai-bagai kata apa darjat oleh para ulama. Dan kalau kita tengok, ada yang menghasankannya dan ada juga yang mendhaifkannya. Pada hadis tadilah, iaitu afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Okay. Jadi itu yang ada dalam hadis, arahan Nabi suruh berzikir. Selain pada tu, lepas salat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selain pada tu ialah sebelum tidur pun sama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey. Dan dalam hadis ni sebut tentang kalimah la ilaha illallah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada isu utama, iaitu mengutamakan, memprioritikan zikir mufrad, tak pergi pada zikir yang diajar oleh Nabi ni, iaitu zikir yang complete sentence, ayat dia elok ataupun ayat dia sempurna. Okay. Apa maksud zikir mufrad? Okay. Sini dia sebut, antara zikir yang diragui kesahihan sumbernya ialah zikir mufrad, iaitu zikir dengan menyebut kalimah Allah, 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 tanpa ada apa-apa lagi penambahan untuk menyempurnakan. Allahu akbar ke? Tak ada. Hanya sebut Allah, Allah, Allah. Zikir ini dipopularkan oleh kelompok sufi, termasuklah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Maknanya dari segi nak tengok ada disebutlah kitab, ya, zikir ni memang ada sebutlah kitab pun. Okay. Ahli sufi telah membahagikan zikir itu kepada 3 bahagian, iaitu lafaz la ilaha illallah untuk orang awam, lafaz Allah untuk orang khusus, dan huwa untuk orang yang khususul khusus. Ini ialah pembahagian daripada kelompok sufi. Sufi yang betul ataupun yang tak betul, nanti dulu. Sekarang ni nak kena tahu dulu, sufi memang dia bagi macam tu. Awam la ilaha illallah, khusus Allah, dan orang yang khususul khusus, maknanya orang yang sangat terlebih khusus dia, maka penggunaan dia dalam zikir yang dia nak buat ataupun dia nak ucapkan ialah huwa ataupun hu. Ni dah pernah jadi isu pun 2-3 bulan lepas. Okay. Cuma nak bagi faham je pada pagi ni. Okay. Terdapat di kalangan sesetengah umat Islam yang mengutamakan zikir mufrad, iaitu zikir hanya dalam bentuk menyebut nama Allah, Allah, Allah sahaja. Maknanya isu ni ialah realiti, memang ada. Dalam kitab memang ada, memang para ulama ada bahas. Kalau nak sebut dari segi perbahasan, yes, perbahasan dia wujud. Sekarang ni kita nak sebut dari segi mengataskan yang mana, mengutamakan yang mana. Itu poin dia. Okay. Kemudian dia sebut lagi sini, dia kata mereka ialah golongan yang menjadikan penyebutan Allah, Allah, Allah sahaja dan menganggap ia mempunyai kelebihan yang besar mengatasi zikir-zikir syar'i. Situ yang kita nak bahas ni. Sebut Allah, Allah, Allah lebih baik berbanding menyebut la ilaha illallah. Dan sebut hu lebih baik daripada Allah, 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 lebih baik lagi berbanding la ilaha illallah. Sedangkan hadis sebut afdalu, yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Kemudian dia sebut apa lagi sini? Sesetengahnya menganggap zikir nafi dan isbat, iaitu la ilaha illallah itu hanya sesuai untuk orang awam sahaja, sedangkan mereka sudah pun berada pada martabat yang tinggi dalam lapangan pendidikan rohani dan tidak tertakluk lagi kepada zikir orang awam itu. Ini ialah kepercayaan. Okay. Sesetengahnya berpendapat berzikir dengan zikir mufrad tidak ada salahnya kerana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya terdapat dalil yang mensyariatkannya. Seseorang yang berzikir dengan zikir mufrad tidak perlu kepada dalil untuk menyebut Allah, asalkan dia merasai makna keagungan, kejinakan dengan zikir itu sendiri dalam hati.
zikir dengan nama zikir mufrad tidak bertentangan dengan asas-asas kepercayaan dan prinsip-prinsip Islam. Asal sahaja seseorang itu memperakui zikir yang maksur daripada Nabi, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seafdal-afdal umat. Okey. Jadi nak sebut pada kita apa yang dia cuba nak bawakan pada perbahasan awal zikir mufrad ni. Ada kelompok yang dakwa zikir mufrad iaitu kalimah Allah 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 ataupun hu lagi afdal mengatasi zikir-zikir lain. Itu satu. Yang kedua, zikir-zikir lain tu yang ada dalam hadis tu, yang ulama dah longgokkan dalam kitab-kitab hadis dia orang, yang ni untuk orang awam, bukan untuk kita. Kita tu merujuk pada siapa? Golongan-golongan sufi tertentu, bukan semua sufi. Golongan sufi tertentu yang merasakan tidak ada keperluan untuk terlibat pada zikir tu. Cuma dia orang kata tak ada salah. Cuma kena akui zikir tu ialah zikir yang maksur. Yang kita ni cerita lain. Tak boleh cerita ke orang. Bukan tak boleh cerita ke orang, belum sampai masa nak cerita ke orang. Sebab orang tu tak faham apa yang kita faham. Sebab poin kita daripada zikir ni, poin orang sufi, kita nak pada zikir itu ialah hati yang jinak. Hati yang jinak. Sebab di sisi sufi, bila mana hati selalu berzikir dan jinak, dia akan pergi pada stage, martabat, kedudukan seterusnya, berlaku syatahat dalam kehidupan dia ataupun dalam pengurusan hidup dia. Syatahat ni maksud dia apa? Latah-latah yang ada unsur yang pelik pada percakapan dia. Dia latah, syatahat ni latah. Antara yang terkenal dinisbahkan kepada kelompok sufi tertentu. Bila mana kita tengok dalam perbahasan ni, ada setengah ahli sufi yang orang kata apa, yang masuk ke dalam perbahasan zikir ini, dia dah jadi fana dengan zikir dia sehingga dia sebut perkataan ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah Ta'ala. Tu latah. Tu dia panggil syatahat. Dari segi logik, dari segi syariat, ianya ialah perkataan yang sangat bertentangan dengan syariat. Tapi ada setengah perbahasan dia backup orang yang cakap macam ni. Okay. Saya bukan nak kata backup tu salah. Cuma saya nak kata ini ialah proses yang akan keluar, natijah yang akan keluar daripada proses mengutamakan, mengataskan zikir mufrad ini. Sehingga dia pergi kepada pengikut-pengikut tidak boleh mempertikaikan apa-apa syatahat yang keluar daripada orang yang dah sampai pada tempat ni. Maknanya kalau dia kata tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah, tidak ada dalam bil duit aku ni melainkan Allah Ta'ala, tidak ada dalam rumah aku melainkan Allah Ta'ala, tak apa, dia lain, dia geng lain dah, dia lagi tinggi pada kita. Okay. Keadaan seperti ini ialah keadaan yang tidak seimbang dalam agama. Sebab keadaan ini tidak berlaku pada hari-hari awal agama ini dianuti oleh manusia ataupun diamalkan oleh manusia, iaitu pada zaman Nabi lah, merujuk hari-hari awal tu. Maknanya ayyamil ula tak berlaku pada sejarah manusia terbaik. Sebab kita semua bersetuju manusia yang telah mendapat pedoman pada Quran yang terbaik ialah Nabi, dan generasi yang paling terbaik yang telah dibina oleh Nabi untuk menjadi generasi yang betul-betul berpayung dengan Quran ialah para sahabat. Dan isu ini tidak berlaku kepada para sahabat, dan kita semua setuju para sahabat lebih tinggi jinaknya mereka dengan Allah dan mengingatinya mereka terhadap Allah lebih baik berbanding mana-mana golongan pun. Okay. Kesan berzikir dengan zikir mufrad kepada masyarakat dan ummah, terlalu mengutamakan zikir yang menggunakan lafaz umum dan tunggal, iaitu mufrad, meninggalkan zikir-zikir yang lain yang diperolehi secara jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, sudah pasti akan mengundang banyak perkara dan risiko kepada kehidupan umat Islam. Sini dia senaraikan beberapa kesan. Okay. Yang pertama, membuka ruang kepada sesetengah orang untuk meminggirkan zikir-zikir yang lain, iaitu zikir-zikir syar'i yang ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Nabi SAW, lalu diabaikan zikir itu begitu sahaja. Kita tengok bagaimana bersungguhnya Imam An-Nawawi menghimpunkan dalam kitab beliau yang terkenal iaitu Al-Azkar. Nama pun Al-Azkar,
yang bermaksud himpunan zikir-zikir yang datang dan warid daripada Nabi. Dan dalam zikir-zikir itu memang tak ada satu pun riwayat yang suruh sebut secara mufrad, iaitu la, iaitu Allah Allah ataupun hu. Tidak ada dalam buku Al-Azkar tu, tak ada lah. Okey. Jadi bila mana adanya dakwaan ini, kerja-kerja para ulama, Imam An-Nawawi, Ibnu Sunni, Imam Bukhari pun ada dalam Sahih Bukhari dia, Al-Ad'iyah wal-Azkar. Jadi itu semua akan diabaikan sebab ada jalan yang lagi ringkas untuk mengingati Allah Ta'ala, dan yang ringkas ni lagi power daripada yang panjang berjela-jela tu. Okay, sebab tabiat manusia, dia suka benda yang instant dan dia suka benda yang ringkas tapi memberi impak yang besar, termasuklah impak pahala, walaupun dia hanyalah sebuah rekayasa ataupun dongengan semata-mata. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata membuka ruang kepada sesetengah orang untuk memandang rendah kepada zikir syar'i yang lain yang bersumberkan kepada Al-Quran dan juga hadis, dengan membuat tanggapan zikir-zikir syar'i itu tidak mampu meningkatkan darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini antara kesan yang kedua, iaitu orang awam akan nampak zikir syar'i yang tidak mufrad, yang panjang, yang orang kata apa, banyak nafas nak kena guna untuk sebut perkataan ni. Dah lah banyak nafas kena guna, effort pun banyak, darjat tak naik, sebab telah dikelabui, disamari dengan fadilat-fadilat yang entah daripada mana berkenaan dengan zikir mufrad tadi. Okay. C ataupun yang ketiga, dia kata membuka pintu kepada sesetengah orang untuk melakukan berbagai-bagai perkara bid'ah dalam acara berzikir yang tidak diperolehi sumbernya daripada Alkitab dan As-Sunnah. Okay. Macam ni lah ataupun keadaan inilah yang diidamkan oleh setengah kelompok, iaitu dengan adanya dakwaan, zikir kita ialah zikir yang mengatasi, selawat kita ialah selawat yang mengatasi daripada bacaan Quran ke ataupun zikir-zikir lain. Tujuan dia ialah yang telah orang kata apa, yang telah disyariatkan oleh Nabi tu di-downgradekan, direndahkan, dinaikkan apa yang dia dakwa. Okay. Dia bukan hanya nak pergi situ, dia nak pergi kepada lebih lagi, iaitu keluarnya tabiat orang berzikir secara syar'i kepada tabiat yang lain. Sebab tu kalau kita tengok daripada zikir mufrad ni, dia akan pergi pada apa? Dia akan bincang pula zikir secara menari ataupun zikir bukan dengan cara yang biasa orang berzikir. Dia akan pergi ke arah tu lah. Okay. Sebab apa? Tujuan dia lah nak keluar daripada kebiasaan. Sebab apa? Sebab memang nafsu dia sudah mendesak untuk dia nak benda tu. Dan syaitan dia macam ni, tuan-tuan. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan-puan. Okay. Kalau benda-benda tu kita punya minat tu melonjak lain macam, dan benda tu tak ada daripada syarak, hati-hati. Walaupun dia guna perkataan-perkataan yang ada dalam hadis, contoh zikir Allah Allah. Saya tak nak bincang yang kata sesat dan tak sesat ni. Okey. Walaupun kita tahu dia adalah ulama yang mengatakan itu tak betul, dan ada yang membelanya. Okey. Saya nak sebut sini ialah bila mana satu orang dia nak buat, tapi benda tu ada larangan secara jelas, tak boleh buat. Dia cuba menghidupkan celah-celah yang boleh digunakan untuk membolehkan apa yang dia nak buat. Itu tabiat sebahagian orang. Bukan kata orang awam, orang alim pun macam tu. Dia dah tahu benda ni bahaya untuk umat, tapi dia minat. Sebab tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan kena ingat satu benda ni. Orang alim tara mana, selama mana dia bukan Nabi, dia tidak kebal pada hasutan syaitan. Kena juga dia pun. Semua orang tidak terkecuali dalam bab ni. Hatta saya sendiri, semua orang. Waktu dia nak buat benda yang salah, tapi dia tak nak nampak supaya benda salah tu dilihat sebagai perbuatan orang bersalah. Dia ada usaha untuk mengangkat benda tu jadi tak salah. Sebab tu dia akan cari ruang-ruang yang dirasakan boleh untuk bernafas, walaupun sikit, untuk buat benda ni. Jadi itulah tabiat manusia. Di mana-mana tempat, di mana-mana zaman, di mana-mana kelompok dan bangsa pun macam itulah. Bila mana ada pihak yang melarang, pasti ada pihak yang membolehkan.
Itu ialah tabiat. Okey. Kemudian dia kata sini, yang keempat, membuka ruang kepada sesetengah orang membataskan zikir itu hanya kepada zikir lisan semata-mata yang bersifat sunat, dan mengenepikan zikir hati dan juga perbuatan yang bersifat wajib seperti istiqamah dalam kalimah tauhid dan melakukan berbagai-bagai amalan fardu yang difardukan dalam Islam. Kini yang keempat ni pun penting, iaitu bila mana zikir ini telah dinormaliskan, telah dinormalkan, dibolehkan, dibenarkan, tidak apa-apakan, duduk di atas platform harus boleh. Okay. Apa yang akan jadi? Pembatasan zikir, adanya sempadan zikir syar'i dengan zikir-zikir mufrad seperti ini. Okay. Yang jadi problemnya ialah, kalau kita tengok, sorry saya sebut benda ni, okay, kelompok-kelompok tarikat yang ada ritual zikir secara mufrad ini, kebiasaannya dia akan kata zikir ini ada kelebihan khusus. Dia tak akan kata sebenarnya zikir ni saja-saja je, nak buat tak nak buat tak apa. Tak, mesti akan ada duf'ah, mesti akan ada benda yang mendorong untuk orang tu buat, ataupun something yang akan promosi benda tu. Dia tak akan kata sebenarnya saja je sebab kita nak fikir nak bagi orang tu selalu berzikir. Jadi kita pun fikir, kalau dia malas sangat dia sebutlah Allah. Tak, dia mesti akan promote dengan kelebihan sekian, dia akan naik darjat sekian, dia akan berlaku keajaiban sekian, dia akan dapat kelebihan yang macam-macam. Sama ada kelebihan tu bersifat kelebihan yang ada unsur mistikal, ataupun kelebihan tu ialah kelebihan yang tak nampak lagi, iaitu di akhirat. Ini ialah norma dalam sebahagian tarikat. Sebab saya sebut ni lah, unsur-unsur mistik ni tak akan lari. Kenapa kena zikir Allah? Okey, dia tak kata fadilat, dia kata ada cerita orang yang zikir. Ini contoh ni disebut oleh siapa? Contoh ni disebut oleh Ihsan Ilahi Zahir dalam kitab dia Dirasat Fit Tasawuf. Ini tokoh besar di Pakistan yang dah mati, diburu oleh orang-orang yang tak suka dengan benda-benda macam ni. Tuan-tuan boleh baca sejarah Ihsan Ilahi Zahir, satu orang ulama tokoh besar yang membungkam ajaran-ajaran yang pelik seperti ini. Mati dia kerana duk buat benda-benda macam ni. Dapat kelebihan syahid, mati di bom. Bukan mati di racun, mati di bom. Satu orang ulama di India, di Pakistan. Hebat maknanya dia sebut dia ada banyak buku yang orang kata apa, yang cuba tembelangkan di mana kesesatan. Ada di Rasat Fit Tasawuf, ada Asy-Syiah wal Quran, ada Al-Brilviyah, macam-macam. Banyak buku dia. Banyak. Kalau tuan-tuan baca kisah hidup dia, sampai menjadi kerana dia dan ketegasan dia untuk menjaga ketulinan agama ni, dua negara hampir putus hubungan, Pakistan dan Arab Saudi. Tuan-tuan boleh baca cerita dia. Dan dia ada beberapa orang adik-beradik dia yang duk mengajar di Arab Saudi, itu Dr. Fadl Ilahi Zahir, jadi pensyarah di Universiti Qasim. Okay. Cuma nak katanya, dia ada sebut dalam Dirasat Fit Tasawuf dan juga At-Tasawuf fil Islam pun dia ada sebut, ataupun At-Tasawuf, tentang isu syatahat dan juga isu zikir mufrad. Dan dia datangkan testimoni sebab dia punya nak cari kesesatan kumpulan ni, dia telah buat kerja undercover macam polis pun, masuk dalam kelompok-kelompok sesat ni, terutamanya Brilvi dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Maknanya kelompok-kelompok yang ada unsur-unsur zikir mufrad ni. Dia kata kebiasaannya, dia tak kata fadilat, dia akan sebut kelebihan orang yang buat zikir ni, zikir mufrad ni. Okey, dia akan dapat kelebihan-kelebihan yang dia tak sedar. Maknanya ini ialah sampingan yang dia akan dapat. Apa dia? Iaitu banyak urusan-urusan yang biasanya orang lain terbantut, dia tak terbantut. Banyak benda-benda pelik berlaku dalam urusan dia. Okay. Hatta tempat kita pun, saya tak nak cerita tempat kita lah, saya cerita yang Pakistan je lah. Banyak urusan-urusan jadi baik, jadi senang. Antara yang paling kuat sekali dijaja, paling kuat sekali diangkat-angkat tentang kelebihan zikir ni ialah Allah Ta'ala jadikan mata kita ni tengok orang, kita akan tahu orang tu punya problem apa. Problem dari segi apa? Dia punya dosa lampau, dia punya kesalahan apa. Apa faedah nak tahu benda tu?
Tapi dia kata kerana zikir-zikir macam ni lah, dia macam cerita kartun lah kot. Tengok orang tiba-tiba mata kita tu dia keluar data. Okey, ni pernah berzina apa semua tepi-tepi. Dia macam cerita Dragon Ball pun ada. Dia macam tu. Okey. Maknanya dia nampak. Okey. Lepas tu jadi seronok lah sebab nampak yang orang. Dia seronok. Okey. Sebahagiannya macam tu. Okey. Saya tak kata zikir ni salah secara 100%. Memang kita tengok di Malaysia 3 bulan lepas pun bertembung. Hatta kita di Perlis ni bertembung dengan satu jabatan mufti lain, tulis buku punya panjang, siap jual lagi apa semua untuk mempertahankan zikir itu. Cari tokoh yang nak hidupkan celah-celah yang boleh untuk mempertahankan zikir itu. Point dia sekarang, kita bukan nak kata zikir ini useless, tak ada fungsi langsung. Okey, sekarang ni ialah zikir ini telah diataskan berbanding zikir syar'i. Jadi orang nampak Allah lagi baik daripada la ilaha illallah. Dari segi mudah mulut lidah sebut, memang mudah sebut Allah berbanding la ilaha illallah. Nak kena tarik nafas panjang pada la ilaha illallah, yang ni lagi mudah dan lagi ringkas, hu tu. Dan ianya sangat dapat menambat hati orang-orang yang jenis tak pedulilah fadilat ni sahih tak sahih, yang penting kelebihan dia ada, testimoni dia menjadi. Itu saja. Itu yang nak dibahaskan di sini. Okay. Cuma nanti pada kali yang akan datang kita akan tengok dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok ini untuk membenarkan perbuatan mengutamakan zikir mufrad berbanding zikir syar'i. Yang itu kita akan bahas minggu depan. Okay. Cuma saya nak katanya ini ialah isu, walaupun orang rasa macam tak ada apa kot, sebenarnya dia ada apa dalam rangka memberi ketidakseimbangan akidah kepada orang Islam keseluruhannya, dan juga dalam rangka untuk meletakkan ke tepi syariat-syariat yang telah dibawa melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nanti kita akan tengok dalil-dalil dia pada kali yang akan datang. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.